Hai murid-murid, apa kabar? Cikgu harap kamu telah bersedia untuk kita meneruskan pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan dengan subjek Pendidikan Moral tahun 5. Kita akan mulakan dengan unit 6 yang bertajuk Hormat bersama saya, Madam Rosita. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Tajuk kita pada hari ini ialah budaya masyarakat patut dihormati. Apakah itu budaya, murid-murid? Budaya adalah satu cara hidup, cara pemikiran, tingkah laku yang kita telah amalkan sejak dari generasi dulu mengikut kaum dan kepercayaan masing-masing. Kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam satu masyarakat yang mempunyai pelbagai agama, pelbagai kaum dan kepercayaan harus saling hormat menghormati sebagai satu budaya rakyat Malaysia. Murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 50. Di dalam buku teks itu menunjukkan situasi di mana Melissa dan ibunya telah pergi ke dalam satu majlis kebudayaan di tempat mereka. Di situ, Melissa telah banyak belajar bagaimana untuk menghormati kepelbagaian budaya yang ada dalam masyarakat kita. Contohnya, kita memakai pakaian yang sesuai semasa kita berada ataupun untuk kita pergi ke sesuatu tempat mengikut situasi ataupun aktiviti yang dijalankan. Melissa juga belajar untuk menghormati masyarakat berdasarkan agama yang dianuti. Sebagai contoh, umat Islam, mereka perlu memilih makanan yang halal dan juga mengikut kepercayaan ada kaum ataupun ada orang yang memerlukan makanan dalam bentuk vegetarian. Jadi sebagai tanda hormat, pihak penganjur telah menyediakan makanan yang khas untuk mereka sebagai menghormati budaya, adat resam, kepercayaan dan agama. Nampak tak murid-murid? Sekiranya kita mengetahui, kita mengambil berat dan menghormati kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita, kita akan dapat mengekalkan persefahaman yang baik dalam hidup kita ini. Murid-murid, kita boleh lihat bagaimana Puan Teo, Ibu Melissa, menyapa rakannya Puan Maliga dengan bertutur ataupun menggunakan bahasa Tamil sebagai ucapan selamat pagi. Kalai Vanakam Puan Maliga. Ibu Melissa telah memberitahu Melissa bahawa salah satu cara untuk kita menghormati bahasa lain adalah dengan menggunakan bahasa tersebut dengan betulnya. Jadi, Puan Teo telah menyapa Puan Maliga dengan menggunakan bahasa Tamil. Sekaligus menyebabkan Puan Maliga akan merasa gembira kerana Puan Teo menghargai bahasa yang dituturkannya. Jadi murid-murid, kita juga boleh menggunakan pelbagai bahasa yang boleh difahami oleh kawan-kawan kamu di sekolah. Sebagai contoh, mengucapkan ucapan selamat pagi dalam bahasa Inggeris, good morning, ataupun menggunakan bahasa Arab, sabah al-khair. Nampak tak murid-murid? Bermakna untuk mengenali dan menghormati pelbagai budaya ada banyak cara yang boleh kita lakukan. Murid-murid, setelah apa yang kita belajar, murid-murid kena membuat beberapa tugasan yang akan saya nyatakan selepas ini. Okey, bagi tugasan 1, murid-murid kena menjawab soalan berikut. Apakah cara untuk menghormati
kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Menghormati amalan agama dan kepercayaan kaum lain. Jadi kita sebagai rakyat yang berbilang bangsa hidup dalam satu masyarakat, kita haruslah menghormati apa jua amalan yang diadakan ataupun yang dianjurkan oleh agama dan kaum tertentu. Kita juga sepatutnya mengamalkan sikap bertoleransi ataupun bertolak ansur dan menghormati budaya serta upacara keagamaan pelbagai kaum. Contohnya, mungkin sewaktu perayaan ataupun sambutan, majlis hari raya, majlis tahun baru, ada pelbagai perkara yang diamalkan dalam kaum masing-masing. Jadi kita haruslah bertolak ansur dan hormat cara sesuatu kaum itu meraihkan kepercayaan agama mereka. Ketiga, tidak merasa syak wasangka ataupun kita menaruh perasaan sangsi terhadap amalan dan kepercayaan kaum lain. Mungkin amalan kaum tersebut ataupun kepercayaan kaum tersebut adalah berbeza dengan amalan dan kepercayaan kaum kita. Tapi kita haruslah menerima dan tidak merasa sangsi atas apa jua kepercayaan ataupun amalan yang mereka lakukan. Itulah sangat penting supaya kita dapat hidup bersama-sama tanpa perasaan syak wasangka. Keempat, melibatkan diri dalam persembahan kebudayaan. Jadi, murid-murid, kita boleh melibatkan diri sama ada dalam bentuk tarian, nyanyian yang berasaskan kebudayaan kaum masing-masing. Contohnya kita ada tarian Satu Malaysia di mana kita akan gabungkan muzik ataupun lagu dari kaum Melayu, kaum India, kaum Cina dan dinarikan atau ditarikan bersama-sama. Itu adalah salah satu cara untuk kita menghormati kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat kita. Dan yang terakhir, menunjukkan perasaan bangga dengan keunikan budaya bangsa Malaysia. Ya murid-murid, budaya negara kita iaitu budaya bangsa Malaysia sangat unik kerana terdiri daripada pelbagai agama, pelbagai kaum, cara hidup yang berbeza. Tetapi kita dapat hidup bersama-sama dan kita boleh terima antara satu sama lain. Jadi dengan cara menunjukkan perasaan bangga kita terhadap keunikan budaya bangsa Malaysia yang ada di negara ini, jadi kita akan dapat menghormati budaya yang diamalkan oleh masyarakat. Murid-murid, tugasan yang kedua iaitu menjawab persoalan. Apakah kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia? Pertama, yang paling penting, ia adalah asas perpaduan negara untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang kukuh. Jadi, adalah amat penting untuk kita menghormati pelbagai agama, kaum, bangsa dan kepercayaan. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang harmoni dan saling bantu-membantu. Ya murid-murid, apabila kita saling hormat-menghormati, kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, tiada bersengketa, tiada pertelingkahan dan tiada perbalahan. Dan pastinya mudah untuk kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kita juga dapat menaikkan imej negara di mata dunia kerana wujudnya perpaduan kaum dalam rakyat negara kita. Banyak negara yang merasa iri hati kerana negara Malaysia
mampu hidup, mampu maju walaupun terdiri daripada pelbagai kaum dan pelbagai agama. Hasil daripada kita saling hormat menghormati, menerima segala pelbagai kepercayaan dan amalan yang diamalkan, jadi sekaligus akan dapat mengukuhkan ekonomi negara dan meningkatkan kehidupan rakyat kerana negara kita stabil dan aman. Tiada peperangan, tiada pertelingkahan. Jadi ingat ya murid-murid, amatlah penting untuk kita menghormati kepelbagaian kaum, etnik, sama ada dari segi agama, bangsa dan juga kepercayaan. Bagi tugasan yang ketiga, murid-murid hendaklah mencari maklumat tentang tarian pelbagai kaum di Malaysia. Kamu boleh menamakan tarian dari setiap kaum, iaitu kaum Melayu. Okey, apakah tarian tradisional bagi kaum Melayu? Sebagai contoh, tarian joget. Kemudian, kaum Cina, kaum India, kaum Sikh, orang asli, etnik Sabah dan etnik Sarawak. Jawapan murid-murid boleh dibuat dalam bentuk peta buih ataupun bubble map dan ditulis dalam buku latihan pendidikan moral. Sekiranya kamu ada gambar, kamu boleh lekatkan bersama jawapan kamu. Murid-murid, lihat buku teks muka surat 52 dan 53. Kita akan lihat lirik lagu yang bertajuk Hormati Budaya dalam Masyarakat. Cuba lihat, dalam lirik lagu yang diberikan ada pelbagai cara untuk kita menghormati budaya dalam masyarakat kita. Dan murid-murid juga boleh menyanyikan lagu itu mengikut melodi Air Pasang Pagi. Tahu tak lagu Air Pasang Pagi? Cuba murid-murid cari melodi lagu Air Pasang Pagi dan cuba nyanyikan bersama lirik lagu yang telah disediakan. Di dalam lirik lagu ini, terdapat pelbagai cara untuk kita menghormati budaya dalam hidup bermasyarakat. Murid-murid, bagi tugasan yang keempat, berdasarkan lirik lagu, nyatakan bagaimana kamu menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Jadi, kamu kena faham apakah yang dimaksudkan dalam lirik lagu yang telah kamu nyanyikan sebentar tadi. Contoh jawapan nombor 1, menghormati makanan bagi pelbagai kaum. Ya murid-murid, kita tahu bahawa setiap kaum dia ada mempunyai makanan mengikut budaya masing-masing. Jadi kita hendaklah menghormati makanan yang disediakan oleh kaum tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang difahami semua orang, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam pertuturan ataupun perbualan kita sehari-hari. Murid-murid hendaklah mencari jawapan yang seterusnya berdasarkan lirik lagu tersebut. Jangan lupa tuliskan jawapan dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap murid-murid telah faham apa yang kita pelajari dan akan membuat latihan yang diberikan sebagai tanda pemahaman murid sendiri. Jadi, kita akan jumpa lagi. See you again from me, Madam Rosita.